Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin YouTube Channel. Hari ini, SPRM akhirnya mengumumkan keputusan yang kita tunggu-tunggu. Azam Baki melalui kenyataan hari ini mengatakan, SPRM akan menyiasat pendedahan laporan Ketua Audit Negara. Wow, apa yang didedahkan antaranya ialah salah satunya yang paling menarik perhatian kita, ialah pembelian barangan-barangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang paling menarik ialah ventilator yang telah dibeli yang mana tidak ada surat perolehan, sehingga menyebabkan kerajaan kerugian hampir melebihi atau lebih kurang RM13 juta. Tiada perolehan, bayangkan, sehingga seorang menteri daripada Melaka mengatakan bahawa, Exco Melaka itu mengatakan bahawa kalau kita beli telur pun ada resit, ini kan pula barang ventilator yang bernilai jutaan ringgit. Kenapa tiada resit? Kenapa tiada sijil perolehan, dokumen perolehan? Sehingga barang yang rusak itu tidak boleh dihantar kepada penghilang untuk pembaikan semula atau ganti yang baru. Atau dengan kata yang paling mudah, tidak ada waranti. Kamu pasti pernah, Anda pasti pernah membeli sebuah handphone kah, television kah, atau sebagainya. Anda pasti perkara pertama yang akan datanya ialah ada waranti kah bosku? Ini handphone ada waranti kah? Kalau rusak boleh tuntut kah? Itu selalu kita akan cakap. Dan penjual selalunya akan cakap, ya memang ada waranti, tetapi resit sila simpan. Dokumen pembelian perlu ada disimpan supaya apabila kita menuntut pembaikan, ianya boleh ditunjukkan bahawa sah dibeli daripada sana. Namun, salah satu laporan dalam laporan Ketua Audit Negara ialah apabila ventilator yang dihantar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia tidak ada dokumen perolehan. Jadi kita sangat setujulah apabila SPRM menyatakan hari ini akan menyiasat pendedahan laporan Ketua Audit Negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi jaminan akan membuka kertas siasatan berhubung ketirisan dan pembaziran dana awam dalam laporan Ketua Audit Negara Siri 2 baru-baru ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, tanpa menyebut mana-mana pihak, beliau berkata, SPRM sedang meneliti pendedahan laporan Ketua Audit Negara itu. Kami memberi jaminan jika ada isu selepas meneliti laporan itu, kita akan buka siasatan, kata beliau. LKAN ini memang menjadi perhatian kita setiap kali ia diumumkan. Perlu diingat bahawa tugas kita ialah melihat soal pelakuan jenayah sesuatu perkara itu, katanya pada sidang media. Sebelum ini, beberapa pakar ekonomi dan pakar integriti menggesa supaya kerajaan menubuhkan pasukan penyiasatan khas di bawah SPRM bagi menangani isu ketirisan dan pembaziran dana awam yang hampir setiap tahun didedahkan lembaga LKN ataupun laporan Ketua Audit Negara. Mereka beranggapan teguran Ketua Audit Negara seolah-olah dipandang ringan tanpa diambil sebarang panduan sebagai panduan untuk penambahbaikan. Terdahulu, lembaga laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2021 Siri 2 mendedahkan kepincangan dan kelemahan dalam sistem kerajaan yang mengakibatkan kerugian, ketirisan dan pembaziran wang rakyat. Antara yang didedahkan ialah kehilangan atau kerugian wang awam, pembaziran tidak teratur dan pembayaran tidak teratur dan pembaziran sejumlah RM158.08 juta yang dikesan di 3 kementerian dan 4 agensi persekutuan. Kementerian dan jabatan terbabit adalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM dan Kementerian Pertahanan, manakala 4 jabatan terbabit adalah Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Jabatan Perdana Menteri JPM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Yang menjadi isu hangat dalam kalangan netizen baru-baru ini ialah melibatkan pembaziran yang berlaku ataupun pembaziran ataupun isu yang melibatkan laporan Ketua Audit Negara yang turut berlaku dalam Jabatan Perdana Menteri. Mereka bertanya, kenapa di Jabatan Perdana Menteri pun boleh berlaku?
Kalau jabatan Perdana Menteri yang paling tinggi pun boleh berlaku, apakan pula di akar umbi, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita. Bayangkan saja, satu proyek yang hanya bernilai Rm7 juta, tapi bila terbongkar, nilai proyek jadi Rm47,8 juta. Ini sebabnya ia jadi mahal. Dipetik dari MH Daily. Saudara, proyek hanya bernilai 7 juta, tapi apabila dibongkar, mengejutkan kita semua, proyek itu tiba-tiba menjadi nilai 47,8 juta. Dan ini didedahkan oleh MH Daily. Mengapa ia jadi mahal? Pengurusi Pakatan Harapan Perlis, PH Perlis, Nur Amin Ahmad membangkitkan persoalan. Sama ada proyek membina jalan secara rundingan terus, sama ada bernilai Rm7 juta atau Rm47,8 juta. Bekas ahli parlimen Kangari itu berkata, jumlah peruntukan yang diperlukan untuk kerja-kerja bagi membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat dinyatakan dalam Hansard Sidang Dewan Undangan Negeri DUN berjumlah Rm7 juta. Walau bagaimanapun ujarnya, laporan media bagi proyek yang membabitkan pertuduhan terhadap timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, memetik mengatakan sebanyak Rm47,8 juta. Adakah media tersalah petik atau angka Rm7 juta adalah untuk sebahagian kerja awal, atau kerana runding terus jumlahnya meningkat begitu tinggi, kata dan soal beliau. Penjelasan diperlukan, ujarnya menerusi hantaran di Facebook. Beliau membangkitkan kemuskilan itu susulan dua pertuduhan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam terhadap Adam Radlan yang didakwa meminta dan menerima rasuah berjumlah Rm500,000 berkaitan jana wibawa. Adam Radlan Adam Muhammad, namun pemimpin Bersatu yang juga pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Suzana Hussein. Berdasarkan pertuduhan, Adam Radlan, 42 tahun, didakwa meminta wang tunai antara 3,5 hingga 7% daripada nilai proyek yang akan diperoleh daripada pengarah urusan syarikat MIE Infrastruktur and Energy Sdn Bhd Mat Juso Mamat. Suapan itu sebagai dorongan untuk membantu syarikat terbabit mendapat surat setuju terima bagi projek di bawah program Jana Wibawa daripada Kerajaan Malaysia. Adam turut didakwa menerima suapan Rm500,000 menerusi akaun CIMB Bank Berhad miliknya daripada individu sama sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada Kerajaan Malaysia secara rundingan terus yang bernilai Rm47,8 juta. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di sebuah restoran di Duta Mas dan CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku di Ibu Negara pada Mac dan 26 November tahun 2021. Siasatan kes tersebut mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang paling hangat pada pagi ini, yang mana bayangkan saja projek hanya bernilai bernilai Rm7 juta. Ulang sekali lagi, projek hanya bernilai Rm7 juta, tapi bila terbongkar, nilai projek tiba-tiba jadi Rm47,8 juta. Ini sebab ianya jadi mahal, mengejutkan kita semua.
Sekian dulu, jangan lupa tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.